Dalam kitab Fathul Bari juzuk yang ke-24, bab wa kana arshuhu 'alal ma', iaitu surah Hud ayat 11, dan adalah arasnya di atas air, dan ayat surah At-Taubah ayat 129, iaitu wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Imam Al-Bukhari dalam bab ini, beliau telah menggabungkan kedua ayat ini dan disertakan dengan hadis kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun wujud sebelum adanya sesuatu makhluk dan arasnya berada di atas air. Melalui nas tersebut, Imam Al-Bukhari sekaligus menolak pandangan yang menyatakan bahawa aras ini sentiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan pandangan yang batil kerana aras ini wujud setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Ia juga akan musnah dengan musnahnya alam ini. Begitu juga pandangan ahli falsafah yang menyatakan bahawa aras ini merupakan pencipta, sedangkan aras ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nas tersebut. Di pertengahan perenggan, iaitu wa hadhil awwaliyah mahmulah ala khalqis samawati wal ardi wa ma fihima, hingga akhir perenggan menghuraikan tentang aras merupakan penciptaan yang pertama sebelum menciptakan langit dan bumi, seperti mana nukilan yang dinukilkan oleh Abdul Razak dalam kitab tafsirnya serta segala isinya. Riwayat daripada Ma'mar daripada Qatadah tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kana arshuhu 'alal ma'. Melalui ayat ini dia berkata ini adalah permulaan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia menciptakan langit, dan arasnya itu diciptakan daripada permata merah. Maka Imam Al-Bukhari menyertakan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 129, wa huwa rabbul arsyil azim, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Ia merupakan isyarat bahawa arasy ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap yang dimiliki itu adalah merupakan makhluk. Penghujung perenggan dibawakan hadis faiza ana bi Musa akhizun bi qa'imatin min kawaimil arsh. Tiba-tiba sahaja aku mendapati Musa sedang berpegang pada salah satu tiang arasy. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa arasy itu mempunyai tiang yang menggambarkan ia adalah sesuatu yang mempunyai fizikal. Maka ia jelas menunjukkan bahawa setiap yang mempunyai fizikal itu adalah makhluk. Dalam perenggan yang seterusnya, Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat, beliau berkata, para ahli tafsir berpendapat bahawa aras ini merupakan singgahsananya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai fizikal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan memerintahkan para malaikat untuk mengusungnya. Ibadah para malaikat itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengelilingi atau tawaf di sekitarnya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Baitullah di bumi dan memerintahkan manusia untuk bertawaf di sekitarnya. Dan ayat, hadis dan asar ini membuktikan ataupun menunjukkan bahawa pandangan mereka adalah benar. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid pertama, Ibnu Katsir meriwayatkan hadis daripada Jubair bin Muhammad daripada ayahnya, daripada datuknya, ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki Arab. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, inna arsyahu 'alas samawati lahakadha wa qala bi asabihi mithlal qubbati 'alaihi wa innahu la ya'ittu bihi atitur rahli birraqib. Sesungguhnya aras Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit seperti ini. Lantas baginda pun mengisyaratkan jari-jarinya seperti bentuk kubah di atasnya. Daripada aras kedengaran suara seperti orang yang berjalan dan orang yang berkenderaan. Abu Daud dalam sunannya telah menjelaskan bahawa isnad hadis ini adalah sahih. Dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausa fa innahu a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman." Apabila kamu memohon syurga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mohonlah kepadanya syurga Firdaus, kerana sesungguhnya itu adalah syurga yang
paling tinggi darjatnya. Di atasnya terdapat arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebahagian asar disebut anna ahlul firdaus yasma'una atitul arsy, bahawa penghuni syurga Firdaus mereka mendengar suara daripada arasy. Riwayat Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'd ibn Mu'adz. Arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bergegar kerana wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Telah menyebut Al-Hafiz Ibn Al-Hafiz Muhammad Ibn Al-Uthman Ibn Abi Shaybah di dalam kitab tentang Sifatul Arsh. Sebahagian ulama salaf menyatakan bahawa arasy merupakan makhluk daripada yakut berwarna merah. Dan jarak di antara keduanya iaitu 50,000 tahun perjalanan. Dan Ibn Katsir menyebut di dalam kitabnya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang bermaksud para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari yang jaraknya adalah 50,000 tahun perjalanan. Surah Al-Ma'arij ayat 4. Ini menggambarkan bahawa jarak antara arasy dan bumi ketujuh adalah 50,000 tahun perjalanan dan luasnya juga adalah 50,000 tahun perjalanan.